yang khatib selalu cakap sebelum mula khutbah, inilah yang khatib kita dengar. Ya, sama ada kita faham, kita nampak, kita dengar ataupun tidak, dan kita amalkan ataupun tidak, Allahu alam. Ya, kalau dulu tuan-tuan, masa zaman PKP dulu, saya percaya ramai yang dengar benda ni. Sebab apa? PKP dulu nak masuk masjid 12.30, kalau di Selangor ni penuh masjid dah. Itu zaman PKP. Kalau saya kuliah ataupun tazkirah di masjid waktu zaman PKP ni tuan-tuan, kalau 12.30 sampai tu jemaah dah penuh sampai ke belakang. Zaman PKP. Ya. Tapi selepas daripada zaman PKP tu tuan-tuan, kalau kita tengok sendiri tuan-tuan, azan masuk pukul 1:05, pukul 1 pun masjid tak penuh lagi. Ya. Kenapa dan mengapa, Allahu a'lam. Ya. Baik, tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian. Ayat ni Tok Khatib selalu dengar, duk sebut dah. Okay. Tiap-tiap minggu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Katanya apa? Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat ke atas Rasul. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, 12 Rabiul Awal tahun Gajah, 20 April 571 Masihi, 1450 tahun yang lalu, 529.615 hari, bersamaan dengan 17.412 bulan, tanggal Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bersamaan dengan 20 April 571. Ya, telah lahir ke dunia seorang manusia yang menjadi rahmat kepada sekalian alam. Dilahirkan tanpa kasih dan sayang daripada seorang ayah. Dikala umat Islam di dalam kegelapan dan lahir dan hilang pegangan hidup dan hilang arah pedoman, lahirlah seorang insan yang mulia dan sangat istimewa dari keluarga yang sederhana di kota Mekah. Nama dan ceritanya hanya kita dengar dari susur penceritaan. Tidak pernah bersua apatah lagi mengenalinya secara praktik. Namun rasa cinta dan kasih sayang kita terhadap beliau melebihi daripada segala-galanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan cuba membawakan satu tajuk dengan perbincangan yang begitu sinonim dengan sambutan kita pada hari ini. Kita teruskan kepada ahli panel kita yang pertama, Ustaz Hafiz. Bawa pertama Ustaz ya. Ya, sebab kita malam ni kena cepat sikit. Pengurusi kata lepas ni ada aktiviti lagi. Daripada pagi orang Bandar Baru Bukit Raja ni, daripada siang, tengah hari, bawa ke petang, lepas asar, malam, lepas isyak pun ada juga aktiviti. So insya-Allah malam ni kita cuba habiskan forum kita, perbincangan kita pada malam ini dalam tempoh sejam insya-Allah. Ya. Baik Ustaz. Kita kenal, semua orang kenal susuk tubuh yang dinamakan sebagai Muhammad bin Abdullah. 15 minit, siapa Muhammad bin Abdullah? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Zaki sebagai tuan moderator majlis kita pada hari ini, dan kepada Ustaz Engku panel yang kedua. Pada hari ini kita membincangkan satu tajuk yang berkaitan dengan Maulidur Rasul, yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi persoalannya, kenapakah kita begitu menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni seorang yang begitu special sehingga perlu sambut setiap tahun Maulidur Rasul?
Setiap tahun sambutan Maulidur Rasul ni hanya berlaku di masjid-masjid dan surau-surau secara umum. Tetapi secara khususnya di madrasah tertentu dan pondok tertentu, mereka menyambut Maulidur Rasul pada setiap minggu ataupun ada yang setiap bulan. Kenapa sambut Maulidur Rasul? Kerana Nabi Muhammad. Maulid itu adalah kita menyambut kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah insan yang paling mulia. Tidak ada yang lebih mulia berbanding dengan Nabi dari segi ranking. Tak kira lah ranking makhluk manusia ataupun makhluk jin ataupun makhluk malaikat. Sehingga di dalam kitab akidah banyak menyebutkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, makhluk yang paling mulia secara umum. Tak kira malaikat mana, tak kira manusia mana, tak kira jin mana, tumbuhan mana, tak. Yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Nabi Muhammad. Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Nabi Muhammad dengan mengatakan bahawa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmat sekalian alam. Nabi SAW lahir ni, maka rahmat itu tersebar seluruh alam. Bagi orang yang mengaji akidah, dia faham alam ini maksudnya adalah ma siwallah, iaitu selain daripada Allah. Maka bayangkan apabila Nabi SAW lahir, maka rahmat yang diutuskan Nabi itu tersebar kepada seluruh manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Begitu Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah Taala kata wa rafa'na laka zikra, dan kami mengangkat sebutan kamu. Sebutan apa? Sebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak disebut nama Allah melainkan disebut beriringan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat Allahumma salli ala Muhammad. Sebut Allah, sebut Muhammad. Kita azan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua-dua sebut. Sama kalimah dengan syahadah. Begitu juga apabila kita melihat kepada masjid, kita tengok setengah masjid ada kalimah Allah dan beriringan kalimah Muhammad. Masjid ni ada ke tak tahu. Belum ada. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat sebutan nama Nabi Muhammad, sehingga ada dalam satu hadis yang menjadi hadis kepada keharusan bertawassul kepada Nabi adalah Nabi Adam AS. Apabila melakukan kesilapan diturunkan ke bumi, maka Nabi Adam bertaubat, beristighfar. Sehinggalah Nabi Adam AS beristighfar dan bertaubat dengan nama Muhammad. Maka Allah Ta'ala ampunkan Nabi Adam AS. Dan ditanya kenapa? Bagaimana kamu kenal Muhammad? Sedangkan Nabi Adam tu manusia yang pertama. Manusia yang pertama Allah Ta'ala cipta Nabi Adam. Tiba-tiba Nabi Adam kenal Nabi Muhammad. Maka dia kata ketika dimasukkan roh, maka aku melihat ada tulisan nama engkau dan nama Muhammad. Maka nescaya orang yang namanya beriringan dengan nama engkau itu orang yang paling mulia dan paling engkau sayang. Maka sebab itu aku beristighfar dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kan beliau diberikan khasais, kelebihan dan keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi lain dia ada keistimewaan dia sendiri,
Tetapi Nabi Muhammad itu keistimewaannya melebihi nabi-nabi yang lain. Sebab itu kita tengok bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan mukjizatnya melebihi mukjizat nabi yang lain. Kalau kita fikir Nabi Musa alaihissalam, dia dapat nikmat boleh membelah lautan. Hebat. Sepanjang-panjang lautan tu terbelah dengan pukulan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Tetapi adakah Nabi Muhammad tak boleh menandingi? Tidak ada pertandingan. Tetapi Allah Ta'ala muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat terbelahnya bulan mengatasi terbelahnya lautan. Ini kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Allah Ta'ala melebihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan nabi lain. Adalah dengan umatnya tidak ada batasan. Umat Nabi Muhammad tidak ada batasan sehingga kiamat. Adapun umat nabi lain adalah untuk bani tertentu, keturunan tertentu, tempat yang tertentu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak diutuskan sebagai rasul, sepanjang itulah umat yang manusia yang ada adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila nak menuntut kepada umatnya supaya berselawat, kebiasaannya apabila dituntut untuk melakukan apa-apa ibadah, maka akan disebut secara terus dan direct. Aqimus salah, la taqrabuz zina. Disebutkan terus apakah perintah tersebut. Tetapi apabila nak menyuruh umatnya berselawat, nak suruh umat Nabi Muhammad ni berselawat, Allah Ta'ala berfirman, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Allah memberitahu kepada kita bahawa Allah sendiri dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Baru Allah Ta'ala kata, Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah dan memberilah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi kata orang yang paling bakhil di atas muka bumi ni adalah apabila disebutkan nama Nabi, tidak dia berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah dan para malaikat berselawat, kita sebagai umat Nabi yang terhutang budi dengan Nabi tidak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu orang yang paling bakhil di dalam dunia. Nabi berkorban macam-macam. Nabi boleh kaya, tetapi Nabi tak memilih untuk kaya kerana segala hartanya diinfakkan. Nabi boleh pilih harta dan jawatan dan segala-galanya, tapi Nabi tak pilih. Nabi diberikan doa yang paling makbul, tetapi Nabi tidak menggunakan doa tersebut untuk dirinya. Nabi simpan doa tersebut untuk umatnya. Ini bagaimana Nabi SAW memandang kepada umatnya dengan begitu rahmat. Maka bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad bersikap dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi salahkah apabila kita bergembira dengan kelahiran Nabi SAW? Salahkah apabila kita paling kurang setahun sekali membangkitkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan kalau nak banding cinta kita dengan cinta para sahabat tak sama. Para sahabat sanggup menjadikan dirinya benteng untuk menahan daripada musuh-musuh Islam membunuh Nabi. Para sahabat sanggup kehilangan tangan
kerana berperang untuk menegakkan agama Islam dan mempertahankan Nabi. Dan ada sahabat yang sampai terluka, cacat, meninggal dunia, syahid, tetapi mereka menyerahkan dirinya kepada agama dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibandingkan dengan kita, bagaimana agaknya? Bagaimanakah sikap kita dengan Nabi Muhammad dan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan cinta para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sangat jauh berbeza. Sebab itu kita dituntut untuk bergembira. Bergembira dengan Nabi Muhammad, dituntut bergembira dengan rahmat yang Allah Ta'ala berikan melalui Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat ini menyebabkan Nabi Muhammad itu digelarkan sebagai rahmat. Nabi Muhammad antara nama gelarannya rahmat. Rahmat kepada ummah. Sebab itu di dalam surah Yunus ada ayat menyebutkan kul bifadlillah wa rahmatihi fadzalika falyufrahu. Katakanlah dengan kurniaan Allah dan rahmatnya, maka hendaklah kamu bergembira dengannya. Kata ulama tafsir, bifadlillah. Fadlillah itu adalah ilmu yang Allah Ta'ala berikan. Adapun rahmatihi, rahmat Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah Ta'ala, falyufrahu, dan hendaklah kamu gembira dengan dua perkara ini, ilmu yang Allah Ta'ala beri dan Nabi Muhammad yang diutuskan kepada kamu. Maka Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki mengatakan bahawa ayat ini menjadi dalil supaya kita bergembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang kita sambut pada malam ini dengan pelbagai program yang diaturkan oleh pihak masjid dan akan diteruskan dengan forum kita pada hari ini. Jadi itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Saya serahkan balik kepada Ustaz Zaki untuk sesi seterusnya. Tafadhal. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Hafiz atas perkongsian pada malam ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita lebih 1400 tahun yang lalu. Ya. Dan Nabi di riwayat juga mengatakan Nabi juga bertanya kepada bercakap kepada sahabat-sahabat, suatu zaman, suatu saat ada satu kelompok golongan umatku yang benar-benar rindu ke atasku. Ya. Tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, kita tanya pada diri kita. Ya. Kita kata kita sayang, kita kata kita rindu sangat dengan Rasulullah. Sehingga ada kalanya kita sanggup menghabiskan ribuan ringgit untuk semata-mata menziarahi orang yang dah tak ada. Tuan-tuan, kalau mak ayah kita yang meninggal, kita ziarah kuburnya kerana apa? Kita pernah hidup sezaman dengan dia. Kita pernah hidup bersama dengan dia. Kita pergi ke kuburan. Tanda kita rindu, kita sayang kepada mak ayah kita. Tapi tuan-tuan, yang kita pergi ramai-ramai hari ini ke Madinah, kita tengok hanya pagar di luar. Bila kita pergi tu, kita rasakan satu nikmat ataupun satu kasih sayang yang sangat kita kata tidak seperti kita cinta dan kita sayang kepada orang lain. Walhal kita tak pernah pun berjumpa. Ya. Kita tak pernah pun berjumpa. Cerita pasal Muhammad bin Abdullah yang kita tahu pada hari ini adalah yang diceritakan kepada kita oleh orang-orang yang dahulu. Cerita sejarah Nabi ni begini-begini. Nabi ni orangnya begini-begini. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah juga cerita pasal secara terperinci pasal orang yang bernama Muhammad bin Abdullah ini. Tuan-tuan, kita kata kita cinta, kita sayang sungguh-sungguh. Tetapi persoalan yang perlu kita tanya pada diri kita hari ini, adakah
Rasa cinta dan rasa sayang kita itu hanyalah sekadar di bibir sahaja. Ya. Tuan-tuan, ingat balik semalam, jangan hari ini, semalam. Ada tak kita berselawat ke atas Nabi kecuali di dalam solat? Tengah duduk-duduk kan, teringat kat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pernah ke tidak, tuan-tuan? Ada ke tidak, tuan-tuan? Dan satu riwayat juga mengatakan apabila Nabi berkata kepada sahabat-sahabat semua, umat aku ni semua akan masuk syurga, tetapi satu golongan. Siapa? Orang yang tidak mentaati aku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita terus pergi kepada ahli panel yang seterusnya. Ustaz Engku. Ustaz, 9 hari bulan semua orang sambut Maulidur Rasul. Jatuh pada hari Ahad, dibawa cutinya kepada hari Isnin. Satu Malaysia cuti sebab sambut Maulidur Rasul. Satu Malaysia cuti, termasuk Perlis pun cuti juga. Tanda meraihkan kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, Maulidur Rasul sambutannya, pandangan Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Hakim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sadaqallahul azim. Wa qala sayyidina Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyina rasyidina min ba'di. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama kita, dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan yang penuh dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala, sekiranya kamu itu kasih kepada Allah taala, maka manakah buktinya? Fattabi'uni. Hendaklah kamu itu ikut akan daku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, nescaya Allah kasih kepada kamu. Demikian pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati. Wajib kamu itu berpegang dengan sunnah aku dan sunnah khulafa ar-rasyidin selepas daripadaku. Jadi berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, pertama, sebagaimana diisyaratkan oleh ahli panel yang pertama, itu kita ambil daripada Al-Quran, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kalau orang yang belajar bahasa Arab, falyafrahu mengandungi lam yang dipanggil lamul amri, lam perintah, maka hendaklah mereka itu bergembira. Dengan apa? Dengan dua. Pertama, fadlullah, kurniaan Allah. Yang kedua, rahmatuhu, iaitu rahmat Allah.
Dalam sebahagian kitab tafsir dikatakan kurniaan dan rahmat Allah itu adalah Al-Quran dan Al-Islam. Al-Quran dan Al-Iman, yang mana kedua-duanya tidak lain dan tidak bukan sampai kepada kita melalui junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan bergembira. Sepupu baginda yang baginda doakan, Allahumma alimhu ta'wil, ya Allah ajarkan kepada beliau ta'wil, yakni tafsir Al-Quran. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau menjelaskan rahmah dalam ayat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ayat Quran, sesama ayat Quran saling tafsir menafsirkan. Ayat yang lain Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu melainkan untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam. Kalau begitu, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bergembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan perintah misalnya aqimus solah. Hendaklah kamu dirikan solat. As-solah dari segi bahasa adalah ad-du'a. Solah adalah doa. Boleh ke satu orang, kawan dia tanya, kamu dah solat atau belum? Dah. Tak nampak pun, tak perasan pun kamu solat. Tadi saya dah doa. Itu dah kira solat lah tu. Tak boleh. Kerana solat apabila diperintahkan oleh Allah Ta'ala, telah diperincikan tata caranya, apa yang disebut, apa yang dilakukan, maka tak boleh kita buat lain daripada perincian Allah Ta'ala. Demikian ibadah haji. Haji dari segi makna adalah ziarah. Boleh ke satu orang kita tanya dia, kamu dah pergi haji belum? Dah banyak kali, kata dia. Oh ya ke? Kamu haji tahun bila? Tahun sekian saya haji ke London, tahun ini saya haji ke Australia, tahun itu saya haji ke Bangkok. Haji ke mana-mana ni? Kan haji maknanya ziarah. Saya ziarah London, itu bukan. Haji bila diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala telah diperincikan, khuzu anni manasikakum, kata Nabi SAW, ambillah daripada saya kerja haji umrah kamu, maka tidak boleh kita buat lain daripada apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Tetapi apabila Allah perintahkan kita itu supaya bergembira dengan kurniaan dan rahmat Allah, adakah Allah perincikan cara bergembira? Tidak. Allah perintah, tapi Allah tidak perincikan. Maka demikian kembalilah kepada kaedah umum, sesuatu yang kita diperintah melakukan tapi tidak diperincikan caranya, maka bolehlah kita lakukan dengan apa cara sekalipun dengan satu syarat besar, jangan sampai melanggar syarak. Orang masjid bandar Bukit Raja sambut Maulid buat apa? Ada buat tari menari, pesta minum arak dan sebagainya? Ya, tak ada. Yang saya baca-baca dalam program itu, program-program yang patuh syariah. Ya, jadi ini termasuk dalam menzahirkan kegembiraan. Kalau Nabi SAW sendiri, baginda apabila ditanya oleh sahabat, kenapakah baginda SAW rajin berpuasa pada hari Isnin? Baginda menerangkan, zaka yaumun wulidtu fihi wa unzila ilayya. Hari Isnin itulah hari yang saya dilahirkan, dan hari itulah juga diturunkan wahyu kepada saya. Maka cara baginda salam bergembira adalah menyambut maulid baginda secara mingguan. Setiap minggu baginda berpuasa pada hari Isnin, mensyukuri kelahiran diri baginda sendiri yang menjadi rahmat pada sekalian alam. Maka kita boleh bergembira dengan cara tersebut. Sunat, kata para alim ulama, dapat pahala berpuasa pada hari Isnin. Tapi adakah menghalang kita supaya kita bergembira dengan cara yang lain? Maka kita ambil sandaran daripada hadis Nabi SAW. Baginda bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan satu perkara baharu dalam urusan ini, yakni urusan agama, apa yang bukan dari agama, maka perkara itu tertolak. Hadis yang sama yang kita bacakan tadi dipegang oleh saudara-saudara kita yang anti kepada sambutan Maulid. Dia pakai hadis yang sama. Kita juga pakai hadis yang sama. Cuma malangnya kita perhatikan, walaupun hadisnya sama, tetapi kefahamannya tidak sama, bahkan terjemahannya juga kadang-kadang dikurangkan. Mereka terjemah macam mana? Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Terjemahnya adalah, barang siapa yang mengada-adakan satu perkara baru dalam urusan agama, maka perkara itu tertolak. Dia tinggal menterjemahkan
kalimah-kalimah yang penting, iaitu ma laisa minhu, apa yang bukan dari agama. Itu syarat sesuatu perkara baru itu tertolak, ialah ianya tidak ada asal dalam agama. Maka kefahaman yang sebaliknya disebut mafhum mukhalafah, impliedly understood to the contrary, adalah kalau sesuatu perkara baharu itu ada asalnya dari agama, maka perkara baharu itu diterima. Maka soalan tentang sambutan madu Rasul, hendaklah kita analisa satu persatu. Sambutan kita ini, minhu, memang ada asas dalam agama, am laisa minhu, atau tidak ada asas dalam agama. Biasanya sambutan madu Rasul yang diadakan di tempat kita, bahkan di negara-negara lain juga, adalah dengan mengadakan ceramah-ceramah, forum-forum seumpama ini. Dan biasanya ceramah dan forum madu Rasul bukan taklim, mengajar satu ilmu baru, tetapi lebih kepada tazkirah, memperingatkan perkara yang telah diketahui. Kerana saban tahun kita tahu, diceritakan bahawa Nabi SAW lahir bila tahun gajahnya, lahir dalam keadaan bapa telah meninggal dunia, ketika masih kecil ibu pula meninggal dunia, dibela oleh datuk, dibela oleh papa saudara, pergi ke Syam, disuruh balik kerana ya ada tanda-tanda kenabian, kalau diketahui oleh Yahudi akan dibunuh. Lalu setelah diangkat menjadi Rasul, bagi dia berdakwah ke sana kemari, diseksa, dikeji, dikatakan ahli sihir, dikatakan orang gila dan sebagainya. Bahkan ketika bagi dia berdakwah di Taif, bagi dia dibaling dengan batu sehingga berdarah-darah dan mengalir darah bagi dia sehingga ke kaki baginda. Ini kan cerita kita sudah tahu. Lalu diingatkan kepada kita bagaimana Sayyidina Nabi SAW mempunyai hati yang begitu besar dan dada yang begitu lapang. Kita jangankan kata orang baling batu sampai berdarah, orang troll kita dalam Facebook pun kita dah doa benda yang tak baik. Kan begitu? Tetapi Nabi SAW dibaling sehingga demikian, bagi dia berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaum aku kerana sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Kalau mereka tahu dengan sebenar aku itu Rasul, nescaya mereka tidak akan tergamak melakukan apa yang mereka lakukan. Lalu dengan ceramah-ceramah ini, ada orang yang insaf, ada orang yang menangis, ada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara jujur saya ada kenal satu orang yang dia berubah kepada jalan yang positif. Saya tanya apa sebab, kata dia asbab dia hadir satu sambutan maulid Rasul, dia menangis dan dia berubah. Maka ini minhu, ini dari agama. Firman Allah Ta'ala, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah tazkirah dan peringatan kerana ianya memberi manfaat kepada orang yang hatinya ada iman. Dan lagi, saya harap-haraplah ya, moga-moga ada juga aktiviti biasa Maulidur Rasul di masjid ini, iaitu dijamu makan. InsyaAllah, harap-harapnya begitulah ya. Tadi di Damansara pun dijamu makan, alhamdulillah. Ini jamu makan sempena Maulidur Rasul itu bid'ah. Itu perkara baru. Ini termasuk apa? Satu perkara yang ihdas, mengadakan satu perkara baru, kerana di zaman Nabi SAW, Nabi sambut Maulid dengan berpuasa, bukan dengan menjamu makan. Maka kita nak kena kaji, menjamu makan sempena Maulid Rasul ini minhu, dari agama, atau laisa minhu, bukan dari agama. Kenapa? Kalau dari agama diterima, kalau bukan dari agama tertolak. Jelas kalau kita perhati dalam Quran dan hadis, menjamu makan ini antara tuntutan agama, antaranya sabda Nabi SAW ketika baginda sampai ke Madinatul Munawwarah, afshus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, dan jamulah makan. Wa sallu bil lail wan nasu niyam, dan solatlah pada waktu malam ketika manusia sedang tidur, yakni solat tahajud. Kita ini bukan tak mau tahajud, tapi selalu tak terkejut. Alhamdulillah kita ini orang Melayu suka menjamu orang makan. Bila kita diperintahkan jamu makan, ada dah ditetapkan kerana apa? Boleh tak kita jamu makan kerana naik pangkat? Silakan. Jamu makan kerana masuk rumah baru? Silakan. Jamu makan kerana saja-saja dah lama tak belanja kawan makan, jom saya belanja makan? Silakan. Jamu makan kerana hari jadi, misal kata Al-Fadhil Ustaz, sambut hari jadi, jamu kita orang makan, boleh tak? Ya boleh. Lebih-lebih lagi kena jamu makan masa hari jadi isteri. Kalau tak sambut hari jadi isteri tu, boleh mengganggu keharmonian rumah tangga. Terlupa pula tahun tu. Isteri kata, bang tabiat apa nak mati orang tua ni. Tak di wishnya saya happy birthday. Ya. Jadi kalau kita buat jamuan sempena hari jadi kita, okey. Sempena hari jadi isteri, okey. Adakah sempena hari jadi Sayyidu waladi Adam, penghulu anak Adam, Habibullah, itu menjadi haram dan masuk neraka, wa iyazubillah. Haza minhu. Menjamu makan sempena maulid itu daripada agama. Apa lagi yang kita lakukan? Ya selawat.
Kan banyak majlis-majlis selawat. Tadi saya pun hadir ke Masjid Bandar Utama Damansara. Selawat dilantunkan oleh Syekh Ahmad Al-Yamani, Masya Allah Tabarakallah, sangat menuntun hati kita, sangat membawa satu kesyahdawan ingat kepada Nabi SAW. Adakah selawat dari agama? Orang yang bertanya macam ini, dia tidur ketika khutbah. Kalau orang komplain tentang selawat, dia tidur ketika khutbah kedua, ketika khatib membaca, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu pasal tak tahu dalil selawat. Di matanya tidur time khutbah. Makanya ditanya, apa dalil selawat Maulid Rasul? Apa dalil selawat salam tarawih? Apa dalil selawat ramai-ramai? Apa dalil kan selawat itu perintahnya umum. Ada dalil yang dia khusus, misalnya solat itu ada waktunya. Haji ada tempatnya. Solat ada bilangan rakaat. Haji ada bilangan tawafnya. Itu kita tidak berdebat berbeza. Tapi selawat adakah ditetapkan bila? Bila-bila masa boleh selawat. Adakah tetapkan di mana? Di mana-mana boleh selawat. Di rumah, dalam kereta, di padang, di kedai boleh selawat. Adakah ditetapkan banyak mana? Kata Nabi SAW, lebih banyak lebih baik. Adakah boleh selawat seorang-seorang? Ya silakan. Selawat ramai-ramai tak ada larangan. Selawat suci daripada hadas, ya bagus. Selawat dalam keadaan haid juga dibolehkan. Selawat menghadap kiblat, cantik. Tidak menghadap kiblat juga tidak haram. Jadi selawat ini ibadah yang umum. Maka selawat ketika memperingati hari lahir Nabi SAW itu minhu, dari agama. Apalagi? Ya qasidah. Qasidah ini kan melantunkan nasyid, lagu-lagu, syair-syair. Ya. Jadi qasidah ini hukum asalnya apa? Harus. Boleh jadi haram, ya kalau liriknya itu ada perkara yang haram. Atau dilantunkan qasidah dalam keadaan tidak menutup aurat misalnya. Tapi itu haram kerana benda yang mendatang. Sedangkan qasidah Maulidur Rasul yang saya dengar sepanjang saya hadir tadi, memuji-muji Allah, memuji-muji Madinatul Munawwarah, memuji-muji Rasulullah SAW, maka memuji-muji yang demikian itu minhu, dari agama. Apa lagi? Di sini ada buat berarak tak tadi? Berarak okey, jangan minum arak ya. Lain tu. Berarak. Apa hukum berarak? Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukum atas satu perkara hanya cabang daripada memahami perkara tersebut. Kena faham dahulu berarak itu apa. Tolong kalau ada ahli bahasa betulkan kesilapan kalau saya silap. Saya yang dari dulu dengar berarak, saya selalu terbayang berjalan ramai-ramai. Atau jalan sorang-sorang dipanggil berarak juga. Setahu saya tidak kan? Kalau seorang-seorang berjalan, orang tidak bagi berarak. Apa hukum berjalan beramai-ramai? Ya harus. Ya, of course. Kalau jalan beramai-ramai, tak tutup aurat. Jalan ramai-ramai, langgar habis kedai-kedai orang, terbalik sayur ikan dia. Itu haram. Haram kerana tidak tutup aurat. Haram kerana menyakiti orang. Bukan haram kerana beraraknya. Berarak kerana menzahirkan kegembiraan. Kerana sudah 65 tahun merdeka sebagaimana akhir bulan Ogos yang lalu. Apa hukum? Ya harus. Habis dia tak tutup aurat, kan saya tidak beritahu, itu cerita lain. Itu keharaman yang mendatang. Dan berarak untuk menzahirkan kegembiraan atas kelahiran Nabi SAW yang menjadi sebab kita mendapat hidayah daripada Allah SWT, maka itu minhu, wallahu a'lam. Faham dah? Dah faham kita? Kan? Sebab tu tuan-tuan, kita kata kalau tak faham mengaji Ustaz ya. Mengaji dengan siapa? Mudah YouTube je lah. Ya? Facebook pun boleh. Yang kedua, soalannya kepada penganjur. Lepas ni ada makan? Ada. Untuk panel dengan jemaah? Baik. Untuk jemaah pun ada makan. Tunggu ya. Baik, tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, panjang lebar penerangan daripada Ustaz Engku berkaitan dengan sambutan Maulid Nabi, boleh ke tidak, haram ke tidak, berdosa ke tidak, bid'ah ataupun tidak. Ya, harap-harap dengan perkongsian yang Ustaz Engku kongsikan kepada kita pada malam ini dapat merungkaikan sedikit kekusutan ya, dalam kepala otak kita ni tuan-tuan. Ya, yang selama ni kita hanya dengar orang bercakap,
Tetapi kita bercakap tidak bersandarkan kepada ilmu. Tuan-tuan dan hormati Allah sekalian. Baik, kita teruskan kepada ahli panel kita yang kedua, Ustaz Hafiz. Ustaz, Quran adalah mukjizat yang paling besar, yang paling agung. Melaluinya kita beriman dan kita beramal. Apakah pandangan Ustaz? Kaedah yang terbaik untuk kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah agar terus istiqamah di dalam kehidupan kita, diri, keluarga dan juga masyarakat, dan juga apa kesannya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang kedua berkaitan dengan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Biasa kita dengar satu slogan, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ia bagus kerana Nabi SAW bersabda, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata rasulih. Nabi SAW bersabda, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Dua perkara ini sekiranya kamu pegang dengannya, maka kamu tidak akan sesat selamanya. Iaitu kitab Allah, Al-Quran dan sunnat rasulih, iaitu sunnah Nabi SAW. Bagus, dan memang itu kewajipan kita kembali berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Cuma adakah ianya boleh diamalkan oleh semua orang? Adakah semua orang mampu memahami Al-Quran dan Sunnah? Kita lihat pada zaman sekarang bagaimana ada orang yang kononnya membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran, lalu dia mengatakan memakai tudung itu tidak wajib. Berapa ramai kita tengok zaman sekarang, dia live di Facebook, di YouTube, viewernya ramai, tetapi dia memahami Al-Quran bahawa solat itu tak wajib. Kerana solat dalam keadaan lara, solat dalam keadaan lalai itu dicelaka oleh Allah Ta'ala. Jadi memahami Al-Quran dan hadis itu tidaklah secara bersendiri. Kita tak boleh mengamalkan Al-Quran dan hadis dengan cara kita buka terjemahan, kita buka hadis, kita faham terjemahan, lalu kita mengeluarkan hukum. Tidak boleh. Kerana berapa ramai orang telah salah dalam memahami hukum. Seperti sambutan Maulidur Rasul kita pada malam ini dan lain-lain tempat, berapa ramai orang mensyirikkan sambutan Maulidur Rasul, berapa orang yang mengatakan sesatnya sambutan Maulidur Rasul kerana tidak dilakukan oleh Nabi dan kerana kononnya kita mengagungkan Nabi secara melampau. Tuan-tuan yang hadir pada hari ini, ada tak kita sembah Nabi? Ada tak kita memuja Nabi seperti Tuhan? Tidak ada. Habis tu yang kita buat adalah berselawat, mendengar kisah, menambahkan ilmu, jamu makan seperti Ustaz Engku sebut tadi. Semua itu dituntut di dalam agama. Tidak ada satu pun yang menunjukkan kita mendewa-dewakan Nabi. Tidak ada. Tetapi ada orang menganggap bahawa menyambut Maulidur Rasul itu seperti mendewa-dewakan Nabi. Mereka mensyirikkan amalan ini. Adakah mereka tidak ada Al-Quran dan hadis sehingga mereka menghukumkan dengan secara bebas? Tidak. Mereka berpandukan dengan hadis-hadis Nabi yang menunjukkan Nabi itu tawadhu, yang menunjukkan Nabi itu merendahkan diri. Jadi jangan kita salah menggunakan nas-nas daripada Al-Quran ataupun hadis untuk menghukum dengan cara yang salah. Ya, kita nak mengamalkan sunnah, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, tetapi kita mesti mengikut panduan yang betul. Saya bagi contoh, satu hari Nabi SAW memberi nasihat. Nabi kata, kalau aku datang, kalau aku lalu di depan kamu, jangan kamu berdiri. Duduk saja, tak ada masalah, duduk. Jangan berdiri. Maka
Oleh kerana sahabat dengar apa yang Nabi cakap, bila Nabi datang, sahabat tidak berdiri. Tetapi ketika itu Hasan bin Thabit, seorang penyair yang hebat pada zaman Nabi, diiktiraf oleh Nabi. Sehingga kan disediakan satu pentas khas untuk Hasan bin Thabit ini memuji Nabi, menegakkan agama Islam melalui syair. Hasan bin Thabit bangun, sedangkan Nabi kata jangan bangun. Hasan bin Thabit bangun sambil melantunkan syair memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah kalau kita tengok Hasan bin Thabit, seorang sahabat Nabi yang dikenali begitu hebat, tetapi dia telah bercanggah dengan hadis Nabi, kita nak hukum apa? Kalau orang awam dia tak tahu apa sebab Nabi larang, kenapa Hasan bin Thabit macam melawan Nabi, itu tidak difahami. Sebab setiap ayat Al-Quran ataupun hadis dia ada disiplin cara memahami. Oleh itu kita sekarang nak memahami Al-Quran dan hadis tidak lain dan tidak bukan melalui para ulama. Kerana kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kepada orang yang alim sekiranya kamu tak tahu. Masalah zaman sekarang orang dia lagak macam tahu. Dia berpandai-pandai. Jadi sebenarnya dia tak pandai. Ini kita panggil sebagai jahil murakkab. Dahlah jahil, bertindih-tindih pula jahil dah. Jadi yang sekarang kita sebagai orang Islam yang taat pada Allah nak mengamalkan Al-Quran dan hadis, tak lain tak bukan kita kembali kepada para ulama yang memahami dan menafsirkan satu persatu apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis, semuanya dikeluarkan kesimpulannya. Yang kita panggil sebagai istinbat, mengeluarkan hukum, kemudian hukum itu disusun. Maka kita tengok ada ayat Al-Quran daripada bab akidah disusun dalam kitab akidah. Al-Quran dan hadis dalam bab hukum hakam disusun dalam kitab fiqh. Al-Quran dan hadis yang menceritakan adab dan akhlak disusun dalam kitab tasawuf. Maka kita pada zaman sekarang benda dah siap. Kalau macam malam ni pihak masjid dah sediakan nasi bungkus sebagai jamuan, makan je lah. Tak payah cari beras, cari air, baru nak masak nasi, baru nak buat lauk, baru nak cari lada, gula, garam, tak payah. Benda dah siap, ambil dan amalkan. Kerana kita beramal dengan apa yang diputuskan oleh ulama, itulah kita beramal dengan Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Fisrani. Tuan-tuan, saya tak ulas ya. Saya terus pergi kepada panel kita yang seterusnya pada malam ni. Sebab kita nak kejarkan masa, sebab tuan-tuan kita pun ada program lagi pada selepas ini. Ustaz, tadi pusingan pertama kita cerita pasal sambutan Maulid. Okey. Sekarang ni Ustaz, kita kata kita sayang Nabi, kita cinta Nabi, ya. Kita buat apa yang Nabi suruh dan tinggalkan apa yang Nabi larang. Ya. Adakah dengan makna kita tak buat apa yang Nabi buat, kita tak buat, betul lah, kita tak buat apa yang Nabi buat, kita dikatakan amalan itu terbatal dan menyimpang. Ataupun dengan bahasa mudahnya, kita tak buat apa Nabi buat, salah, bid'ah. Termasuk di dalam amalan ibadah kita yang lain. Kalau tadi kita tumpu kepada Maulud Nabi, tetapi kali ini kongsikan sedikit, adakah setiap amalan ibadah kita yang kita lakukan yang Nabi tak buat, ianya dikira menyimpang dan dikira bid'ah? Sebagaimana salah satu sejarah dulu apabila dikatakan Bilal bin Rabah juga melakukan solat sunat selepas
berwuduk dan sebagainya, itu adalah bagian amalan yang Nabi tak lakukan. Tetapi Nabi bertanya kepada wahai Bilal, apa amalan yang kau lakukan sebab begini, cerita itu masyhur. Tapi Bilal kata, aku solat sunat selepas mengambil wuduk. Dan Nabi tak kata benda itu tak betul dan bukan amalan itu datang daripada Nabi. Tetapi itu diiktiraf. Bagaimana Ustaz? Amalan-amalan kita yang lain khususnya di dalam soal ibadah. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa man nasarahu wa walah amma ba'd. Jadi saya fokus kepada soalan, apa hukum kita buat satu perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak buat. Dan bagi saya soalan ini sangat penting, terutamanya di zaman kita ini, kerana ada segelintir dari saudara-saudara seagama kita sering mengganggu amalan-amalan yang kita biasa lakukan dengan alasan Nabi tak buat. Contohnya sambutan Maulid Rasul. Mungkin masjid ini sepakat, tapi ada sesetengah masjid AJK khilaf. Yang ni nak buat sambutan Maulid Rasul, yang saudara kata buat apa? Nabi pun tak buat. Bahkan mereka sampai melarat kepada sahabat. Lau kana khairan lasabakuna ilaihi. Kalaulah sambut maulid ni bagus, tentulah sahabat dah lama buat. Jadi kita nak analisa secara ilmiah, kata-kata yang mengatakan bahawa kita ikut sunnah, maka kita jangan buat apa yang Nabi tak buat. Kalau kita tanya kepada dia, kalau kita buat apa hukum? Contoh ya, ada orang memperdekakan amalan yang biasa diamalkan oleh umat Islam di seluruh dunia, iaitu berselawat ketika selang-selang tarawih. Kalau kita tanya kepada dia, alasannya Nabi tak buat. Kita tanya question, the next question adalah, apakah haram? Kalau dia kata haram, bererti dia telah membuat bid'ah yang sayyi'ah dalam agama. Dia telah mereka-reka satu perkara baharu yang buruk dalam agama. Dia dengan kata-kata dia, bila Nabi tak buat maka haram kita buat. Dia telah melanggar Al-Quran, dia telah melanggar hadis Nabi SAW, dan dia telah melanggar ilmu yang penting, iaitu namanya ilmu usul fiqh. 3 yang dilanggar. Quran, hadis dan ilmu usul fiqh. Dia melanggar Al-Quran, firman Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa kepada kamu oleh Rasul, maka hendaklah kamu ambil, terima dan amalkan. Dan apa yang bagi dia larang kamu daripada melakukannya, hendaklah kamu berhenti. Perhatikan elok-elok. Apa yang Al-Quran kata, wa ma nahakum. Apa yang bagi dia larang. Al-Quran tidak mengatakan wa ma lam yaf'alhu fantahu, dan apa yang bagi dia tak buat hendaklah kamu berhenti. Tidak. Al-Quran mengatakan apa yang bagi dia larang. Maka orang yang melarang satu perkara semata-mata Nabi tak buat, berarti seolah-olah dia lebih pandai daripada Al-Quran. Al-Quran kata kalau Nabi larang jangan buat. Dia kata tak, bukannya Nabi larang saja. Yang Nabi tak buat itu sudah haram. Ini bid'ah. Dan bercanggah dengan hadis Nabi SAW baginda bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku telah larang kamu daripadanya, hendaklah kamu jauhi perkara tersebut. Sama seperti ayat Al-Quran, Nabi SAW menekankan kepada kalimah naha, iaitu larang. Nabi tidak bersabda apa satu perkara yang saya tidak buat, maka hendaklah kamu jauhi. Tidak. Dan bercanggah dengan ilmu usul fiqh. Kerana bila dia mengatakan jangan buat, Nabi tak buat, seolah-olah sumber hukum hanya perbuatan Nabi. Padahal sumber hukum, Al-Quran sumber hukum. Sunnah Nabi sumber hukum, dan sunnah Nabi bukan hanya perbuatan Nabi. Perkataan Nabi juga sumber hukum. Pengiktirafan daripada Nabi juga sumber hukum. Ijma', yakni kesepakatan para ulama' juga sumber hukum. Qiyas, kita memakai hukum satu perkara yang ada dalil kepada satu perkara lain yang tidak ada dalil, kerana sama asas hukum juga adalah sumber hukum. Siapa yang belajar usul fiqh, dalam 12-13 sumber hukum yang dibincang oleh para ulama', dia hanya menyempitkan pada perbuatan Nabi SAW saja. Ini adalah satu bentuk bid'ah yang sayyi'ah, kerana agama yang asalnya luas menjadi sempit sebab salah faham dia. Kemudian bercanggah dengan cara berinteraksi dengan nas. Cara berinteraksi dengan nas Quran atau hadis, nak tahu kata satu perkara itu haram, pertama kalau ada sighatun nahyi, ada sirah melarang, la dengan makna jangan, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu menghampiri zina. Maka kita tahu menghampiri zina saja sudah haram, apatah lagi kalau sampai berzina. Kenapa? Kerana ada la, jangan.
Yang kedua, kalau ada tahrim. Innama harrama alaikumul maitah. Hanya saja Allah Ta'ala mengharam ke atas kamu memakan bangkai, yakni binatang yang tidak disembelih secara syar'i. Mana tahu kata haram? Ya, sebut haram. Harrama, Allah mengharamkan. Yang ketiga dipanggil zammul fi'li. Dikeji perbuatan itu, misalnya hadis Nabi SAW baginda bersabda, man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang menipu, dia bukan dari golongan kami. Nabi SAW tak kata jangan menipu. Nabi tak kata menipu itu haram. Tapi bukan daripada golongan Nabi itu satu bentuk kejian. Maka difahami oleh para ulama bahawa menipu itu adalah haram. Tidak ada dalam kaedah memahami nas, kalau Nabi tak buat, maka haram. Kaedah menyebutkan, at-tarku la yantaju hukma. Semata-mata Nabi tinggal, belum menetijahkan hukum, dan kaedah yang hampir sama, at-tarku la yaqtadi at-tahrim. Semata-mata Nabi SAW tak buat satu benda, belum memastikan keharaman. Ia boleh jadi haram. Contoh, Nabi SAW tidak minum arak. Dan mana minum arak itu haram, semua orang tahu. Tapi kena ingat dari segi kaedah, haramnya minum arak bukan berdalilkan Nabi SAW tidak minum arak, tapi dengan larangan-larangan yang terkandung dalam Quran dan hadis, maka difahami bahawa minum arak itu adalah haram. Kenapa berpuncanya salah faham tentang tajuk bid'ah ini? Kerana tidak berpandu dengan huraian para ulama dalam memahami hadis, iaitu hadis yang sahih difahami dengan jalan yang tidak sahih. Apa dia? Antara lain Nabi SAW bersabda, wa kullu bid'atin dalalah. Dan setiap perkara baharu, yakni perkara bid'ah itu merupakan kesesatan. Jadi mereka kata, Nabi SAW dah kata semua bid'ah sesat. Sambutan maulid, ya kita sepakat bid'ah benda baru. Maka mana boleh sambutan maulid ini baik? Pastinya sesat. Nabi yang kata setiap bid'ah sesat. Orang ini gagal merujuk kepada huraian ulama. Al-Imamun Nawawi rahimahullah ta'ala, ulama besar dalam pelbagai cabang ilmu, ketika mensyarahkan hadis ini dalam Sahih Muslim, kata beliau, qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dalalatun, sabda baginda dan setiap bid'ah itu sesat, haza amun makhsusun. Ini adalah lafaz yang umum tetapi maksudnya khusus. Wal muradu ghalibul bid'ah. Jadi kedaki adalah kebanyakan bid'ah, bukan semua. Kullu dengan makna kebanyakan itu banyak dalam Quran hadis. Dalam suratul Kahfi, kulla safinah, setiap sampan dirampas oleh raja yang zalim. Sepakat ahli tafsir mengatakan tidak, hanya sampan yang elok sahaja dirampas oleh raja yang zalim. Hikmah kenapa Nabi Khidir AS melubangkan sampan itu supaya tidak dirampas oleh raja. Padahal kullu. Dalam hadis, kullu ibni Adam ya'kulhu turab illa ajbaz zanab. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah kecuali tulang sulbi. Sepakat juga bahawa para Nabi tidak dimakan oleh tanah. Padahal para Nabi anak Adam. Orang mati syahid tidak dimakan oleh tanah. Padahal mereka anak Adam. Jadi kullu ibni Adam dalam hadis bermakna kebanyakan. Demikian kullu bid'atin dalalah, itu juga bermakna kebanyakan bid'ah merupakan kesesatan. Tapi kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, fama wafaqas sunnata fahuwa mahmud. Mana perkara bid'ah yang selari dengan sunnah, kena dengan ajaran Islam, maka bid'ah yang demikian itu terpuji. Ustaz nak ikut Imam Syafi'i ke nak ikut Nabi? Oh, macam itu dia tanya kita. Ini kalau kita tak bersedia, terperangkap kita. Jadi kita kena jelas. Tidak pernah timbul bagi orang yang beriman nak ikut orang lain selain daripada Nabi SAW. That is not the question. Soalan sebenar adalah, nak ikut Nabi mengikut kefahaman Imam Syafi'i atau nak ikut Nabi ikut kefahaman kamu? Kami lebih selesa dengan kefahaman Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kerana Imam Syafi'i ketika memahami hadis Nabi, menyuluh dengan ayat Quran, menimbang dengan hadis yang lain, menggunakan kaedah usul fiqh dan sebagainya, maka yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i itu satu benda yang cantik, bahkan tidak diperdekaikan oleh mana-mana ulama yang lain. Hanya datang segelintir yang keliru pada zaman kita, mewar-warkan seolah pandangan mereka itulah pandangan yang benar. Padahal menerima bid'ah yang hasanah itu telah sepakat para alim ulama, boleh katakan hampir semua ulama, termasuk Al-Imam Ibn Taymiyah, tidak menolak adanya bid'ah perkara baharu yang hasanah. Jadi hati-hati ya. Golongan yang nak membid'ahkan amalan umat Islam yang tidak bercanggah dengan hukum, kamulah sebenarnya ahlul bid'ati wal hawa. Kamu itu berhukum dengan perkara yang tidak dihukum oleh Nabi SAW dan mengikut hawa nafsu wal iyazubillah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita dah sampai penghujung dah sebenarnya. Ya. InsyaAllah kita dia sebenarnya tak puas lagi Ustaz. Kan? Nanti dia begini tuan-tuan. Kalau orang yang biasa duduk depan ni, bila dia tak bercakap apa yang dia nak bercakap, nanti dalam kereta dia nak balik on the way ke rumah tu kan, dia berkata, aku nak cakap ni tadi, kenapa aku tak cakap? Aku nak cakap ni, dia tak lu habis. Tu kadang-kadang bawa malam sampai ke tidur. Kan, duduk tengah bercakap, tengah nak tidur, tangan atas kepala, pasal apa? Aku nak cakap benda ni. Ada banyak sebenarnya point. Tapi tuan-tuan, tak apalah. Saya rasa perkongsian yang kita dapat pada malam ni pun lebih menjangkaui dari sebenarnya, dan kita dah telah menyentuh dari segi soal pokok yang sebenarnya menjadi satu, orang kata, menjadi penyakit ataupun menjadi barah pada hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ya, kita cakap kita cinta pada Nabi. Kita kata kita sayang pada Nabi. Tetapi apakah tanda ataupun bukti tanda kecintaan ataupun kita ini sayang kepada Nabi? Adakah dengan cara, betul kata Nabi, siapa yang menziarahi aku waktu aku telah mati, seolah-olah dia telah menziarahi aku waktu aku sedang hidup. Kan? Adakah itu tandanya? Adakah tanda kita cinta kepada Nabi dengan hanya kita pakai jubah berserban kayu sugi 24 jam? Adakah itu tandanya? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, begitu juga dengan kehidupan kita. Di dalam soal amal ibadat kita, soalan pokok yang mula-mula yang akan ditanyakan kepada Allah. Jalan nak menuju kepada Allah itu bukan hanya satu jalan. Tetapi jalan nak sampai kepada Allah tu dengan macam-macam jalan. Dengan cara tu macam-macam. Selagi mana, seperti mana yang telah dikongsikan oleh ahli panel kita, yang selagi ianya tidak terkeluar ataupun menyimpang daripada apa yang telah dianjurkan oleh agama kita. Selagi mana, selama mana itu dikira sebagai ibadah, ianya akan tetap dikira pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebenarnya tuan-tuan, hari ini kalau kita tengok rata-rata masyarakat kita ataupun diri kita sendiri, kita ini terlalu sibuk ataupun terlalu bicara soal yang ranting. Bila kita sibuk sangat cerita orang ni buat tak buat, ini boleh tak boleh, itu bid'ah, ini tak betul, ini bukan Nabi buat dan sebagainya, dalam masa sedar ataupun tidak tuan-tuan, hari ini kita sibuk sangat cerita soal yang ranting sehingga kita lupa soalan yang furuk. Kaedah ataupun persoalan masalah yang lebih utama adalah masalah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita ikut, itu yang kita lupa. Kita sibuk soal yang ranting. Kadang-kadang sebagai contoh, ya, kita duk sibuk, orang kata, kita dengar orang bercakap maulud ni betul tak betul, begitu. Duk forward dalam WhatsApp group, maulud tak betul, ini bid'ah, tahlil tak boleh, ya, itu tak boleh, ini tak boleh. Sibuk soal yang ranting. Sedangkan itu adalah soalan yang benda bab khilafiyah. Bab khilaf, perbezaan di kalangan ulama, dan kita meraihkan. Dan dia tidak mengatakan benda itu haram dan berdosa sampai kita lupa soalan yang fardu. Apa dia? Kita sibuk cerita yang ranting, kadang-kadang kita lupa. Jiran sebelah rumah kita basuh kereta, tengok-tengok basuh kereta pakai seluar pendek. Kita tak tegur tuan-tuan. Ada kita tegur? Tak. Kita sibuk soal yang ranting sampai kita lupa isteri kita sendiri keluar tak menutup aurat. Ada kita cerita soal ni tuan-tuan. Sedangkan itu adalah satu keperluan ataupun soalan pokok yang dituntut dalam agama kita. Tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian. Baik, kita telah sampai kepada penghujungnya. Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah Jawa. Walaupun perkongsian sudah tamat, moga-moga meresap ke dalam jiwa. Budak-budak bawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dicaci tidak, dimaki jangan. Tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, jasa baik pihak masjid Bandar Baru Bukit Raja menjemput kami rasa nak menjunjung. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, cukup dulu setakat itu pada malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah itu adalah di atas kekhilafan daripada diri kami. Salam Maulidur Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Teruskan berselawat ke atas Nabi.
supaya di akhirat kelak kita juga mengharapkan syafaat daripada Nabi dan Nabi kenal kita tuan-tuan. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.